Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama dan saya guru bahasa Melayu anda yang masih menemani anda seperti biasa, cuma saya tidak mendapat begitu banyak soalan daripada murid. Mungkin disebabkan peperiksaan akan berlangsung pada bulan 11. Namun demikian, saya berharap agar murid-murid telah menyiapkan, orang kata, ujian diagnostik yang telah cikgu berikan baru-baru inilah. Ada 2 hari lepas kot cikgu bagi ujian diagnostik 3. Kalau yang tak buat lagi tu tidak mengapa, cuba buat minggu ini dan tolong bagi tahulah bahagian mana yang paling banyak kamu lemah. Okey, dan seboleh-bolehnya semua latihan yang telah kamu buat bersama cikgu sebelum ni, cuba print balik, cuba buat balik, tengok berapa banyak betul, salah lagi, buat lagi, salah lagi, buat lagi, sampailah kamu ada soalan nak bagi tahu cikgu. Cikgu, ni apa cikgu? Ni apa? Tu apa? Cikgu memerlukan soalan daripada murid-murid supaya cikgu dapat bantu murid dengan lebih baik. Berdasarkan gambar ni cikgu tengok murid-murid cikgu yang lelaki semakin hari semakin handsome, yang perempuan pula semakin hari semakin cantik, semakin comel, semakin dewasa, semakin besar. Okay. Yang sebelum ni tak pakai scarf, hari ni dah pakai scarf. Yang tak ada tanduk, macam-macam lah. Ada yang ada scarf bertanduk lah, ada scarf yang ada telinga lah, macam-macam Jadi cikgu macam biasa, cikgu tak ada tanduk lagi. Rambut cikgu pun dah kembali hitam. Dan cikgu tadi belajar edit video. Cikgu edit video jadi Iron Man tu. Cikgu edit video jadi Iron Man tu. Kamu kalau tengok Instagram cikgu, muka cikgu ada iras-iras Iron Man, tak sangka muka cikgu ada muka Hollywood punya pelakon. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama memulakan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Okey, ada siapa tu? Ada Erin Nasuha. Bakers terbaik saya berjaya. Erin Nasuha, bakers terbaik saya berjaya. Nanti mungkin dia boleh jual kuih raya ke kat cikgu kan. Okey, jadi murid-murid, tanpa melengahkan masa, cikgu akan share skrin sekarang. Cikgu akan share skrin. Kamu boleh tengok muka cikgu selama mana kamu nak tengok. Okey. Sementara cikgu masih hidup di dunia ni. Baik, sekarang ni cuba kita tengok ni. Tema PKP, target peperiksaan. Kenapa tema PKP ini menjadi target peperiksaan? Kerana kebanyakan masa murid pada tahun ini dihabiskan di rumah. Jadi satu daripada soalan karangan yang paling mudah untuk dikeluarkan oleh guru kamu ialah dia nak tahu apakah aktiviti-aktiviti yang kamu lakukan untuk mengisi masa lapang sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan itu dilaksanakan. Baik, cuba kita tengok soalan dia. Ini bahagian C. Bahagian C memperuntukkan sebanyak 25 markah murid-murid. Sangat besar. 25 markah sangat besar. Kalau kamu skor 23/25, itu kemungkinan besar memang kamu akan sebelah kaki dah dapat A lah. Kalau dapat 23/25. Seandainya kamu menggunakan teknik yang telah cikgu jelaskan ini, maka kamu dapat menulis ayat dengan mudahnya. Dan kamu dapat 23/25 tu dengan mudahnya. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Soalan mari kita tengok soalan. Oh, Naufal Darwish ada. Dah lama Naufal Darwish tak sertai kelas ni Baik. Okey. Jadi cikgu nak kena disable annotation murid-murid. Soalan. Kita tengok betul-betul soalan ini. Semua sekolah di seluruh negara telah ditutup sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Masa PKP bukan PKPB,
Bukan PKPP. PKP. PKP tu tu yang mula-mula tu. Semua orang kena duduk kat rumah. Tak boleh keluar mana-mana. Jadi semua sekolah di seluruh negara telah ditutup sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Itu dia punya rangsangan. Dia nak, ini maklumat dia. Dia kata sekolah dah ditutup. Yang kedua, huraikan aktiviti-aktiviti yang telah kamu lakukan untuk mengisi masa lapang di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Jadi, ayat kedua inilah yang menjadi kata kuncinya untuk kita menulis karangan. Jadi, semua murid, apa yang cikgu nak kamu buat ialah, kamu ambil pensel kamu ambil pembaris kamu, tolong garis. Tolong garis. Tolong garis ayat kedua tu. Huraikan aktiviti-aktiviti yang telah kamu lakukan untuk mengisi masa lapang di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Okey. Jadi, itu yang perlu kita garis. Baik, isunya tentang apa ni? Okey, itu yang perlu kita garis lah. Itu isu perlu kita garis. Okey, dah selesai garis. Dah selesai garis, maka kita akan tengok apa benda yang perlu kita buat apabila dapat soalan. Apabila kita dapat soalan dan kita garis ayat yang kedua ni, arahan dia jelas pada ayat yang kedua ini. Huraikan aktiviti-aktiviti yang telah kamu lakukan. Dia nak kamu jelaskan aktiviti apa yang kamu lakukan untuk mengisi masa lapang di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Jadi isunya ialah masa lapang semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan tu huruf besar. Isu dia ialah masa lapang semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Arahan dia apa arahan dia? Huraikan aktiviti. Aktiviti yang dilakukan. Yang kamu lakukan. Itulah arahan dia. Dia nak kamu huraikan aktiviti yang kamu lakukan. Huraikan aktiviti yang kamu lakukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan tu. Okey, format dia apa ni? Format dia. Format dia ini berbentuk fakta. Okey. Format dia ni berbentuk fakta sebab dia minta kamu huraikan. Ni cikgu tebalkan. Apabila dia minta kamu huraikan, maka kamu perlu ketahui format karangan kamu ialah format fakta. Format fakta ni simple je. Kamu tulis karangan macam biasa, 2 ayat pendahuluan, 3 ayat perenggan isi dan 2 ayat penutupan. Baik murid-murid, kamu masukkan perkataan yang kamu tulis ni, masa lapang semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, dalam kotak yang telah cikgu sediakan tu. Dalam kotak yang telah cikgu sediakan itu. Sekiranya dah siap, tolong nyatakan kepada cikgu bahawa kamu sudah siap. Isu dia tentang masa lapang semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Masa lapang. Cikgu yakinlah kamu mesti banyak masa lapang masa tempoh Kawalan Pergerakan, betul tak? Masa ketika tempoh ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, terlalu banyak masa lapang kamu. Bukannya kamu belajar 24 jam. Ada masa kamu belajar, ada masa kamu tak belajar. Dia macam itulah. Ada masa kamu berehat. Okey. Dah siap Okey, dah siap. Jadi sekarang, isi-isi penting. Cikgu nak kamu berikan 4 aktiviti yang telah kamu lakukan
sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Okey. Baik Arashi belum lagi siap. Tidak mengapa. Jadi cikgu nak setiap murid memberi, okey, kita akan panggil lah seseorang. Mungkin kita akan panggil Adam Darwish. Okey, Adam Darwish, apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, cuba bagi tahu cikgu. Perkara pertama yang kamu buat untuk mengisi masa lapang semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Ingat lagi tak apa yang kamu buat? Masa PKP. Bagi satu je. Belajar memasak. Belajar memasak. Belajar memasak. Okey. Kamu belajar masak daripada siapa? Mak saya. Ibu kamu. Belajar memasak daripada ibu. Okey. Kamu belajar masak apa? Nasi goreng. Lagi? Kek. Itu bukan masak, tu bakar. Itu je lah nasi goreng. Saya masak. Telur? Telur dah tahu lah. Maggi? Mi ada mi? Mi goreng. Mi goreng. Telinga goreng ada? Telinga goreng. Apa tah tu nama dia hitam-hitam benda tu? Cikgu panggil telinga India, cikgu panggil. Apa benda lah? Penderam. Penderam tahu penderam? Tak tahu. Okey. Apa yang best bila kamu belajar masak nasi goreng tu? Nanti dia masak sendiri. Memupuk sikap berdikari. Memupuk sikap berdikari. Itulah kepentingan dia. Itulah bagusnya kita belajar memasak. Belajar memasak daripada ibu. Ini isi dia. Lepas tu ayat yang kedua, kita huraikan apa yang kamu belajar masak. Menu apa yang kamu belajar? Menu yang saya pelajari daripada ibu saya ialah nasi goreng, telur. Telur apa ni? Kau tambahlah. Sambal telur. Telur masak sambal. Telur sambal pun boleh lah. Telur sambal dan mi goreng. Dengan mempelajari ilmu masakan ini, saya dapat memupuk sikap berdikari untuk menyediakan hidangan sendiri apabila ibu saya tiada di rumah. Itulah dia kepentingannya. Jadi berdasarkan hasil cikgu punya perbualan dengan kamu ni, cikgu dapat menggunakan idea kamu untuk menulis satu perenggan penuh tentang isi. Bagus Adam Darwish. Terima kasih. Terima kasih Okey. Seterusnya. Okey kita tulis ni dulu. Tulis dulu isi penting yang pertama. Ini memang semua orang belajarlah memasak. Okey. Ada yang kata tak belajar masak. Maksudnya mak dia order food panda. Okey, tak apalah. Tu tak apalah. Okey. Arashi dah siap belum? Arashi dah siap tulis belum? Arashi dah siap tulis baru Arashi boleh cuba. Okey. Baik. Sekarang kita nak panggil Arashi lah. Okey Arashi. Apa aktiviti yang kamu buat lagi? Semasa naik basikal. Mana boleh naik basikal? Boleh dah. Masa PKP tak boleh naik basikal. Kamu telah melanggar undang-undang ni. Cikgu bagi tahu polis. Hello polis, tangkap budak nama Arashi ni. Orang masa PKP duduk di dalam rumah. Kau main basikal? Mana boleh? Tak boleh okey. Apa lagi? Dia kena aktiviti di dalam rumah Arashi. Jogging. Bukan jogging. Main TikTok.
Main TikTok tidak boleh dikira sebagai isi kerana TikTok ni banyak negatifnya berbanding dengan positif lah. Dia tak sesuai untuk isi sekolah rendah ni. Okey. Belajar buat bantal. Apa dia? Belajar buat bantal. Belajar buat benda kreatif. Belajar buat bantal? Kamu belajar buat bantal ke? Bantal apa? Bantal kucing? Tak, bantal UFO. Bantal UFO? Ui. Kamu ada kawan dengan UFO ke? Kau ni biar betul. Tak, saya terbuat. Oh, kamu terbuat. Okey, itu isi tu boleh diterima. Okey, terima kasih. Baguslah Rashid ni. Maksudnya ialah melakukan aktiviti yang kreatif. Tapi cikgu nak minta pula pandangan orang lain. Okey, kita nak minta pandangan Yasmin pula. Yasmin ni dia buat apa dekat rumah? Yasmin, sila nyatakan isi kedua. Apakah aktiviti penting yang telah Yasmin lakukan di rumah? Menyertai kelas. Menyertai kelas apa? Kelas dalam talian. Betul, menyertai kelas dalam talian. Okey. Kelas dalam talian apa yang kamu sertai? Kelas dalam subjek? Subjek apa? Subjek menari ke? Subjek Bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Lagi? Sains. Sains. English tak boleh. Bahasa Inggeris. Bagi 3 cukup lah. Dan matematik. Bahasa Melayu, sains dan matematik. Apa yang kamu dapat bila kamu belajar menyertai kelas dalam talian? Adakah kamu akan ketinggalan dalam pelajaran? Tak. Jadi tidak akan. Kesannya ialah kamu tidak akan ketinggalan dalam pelajaran meskipun dah lama tak datang sekolah. Pelajaran walaupun sudah lama tidak datang ke sekolah. Walaupun tidak datang ke sekolah. Okey, bagus. Terima kasih Yasmin. Ini merupakan isi yang baik Ini isi yang ada nilai murni di sini. Okey, kita nak macam itulah. Isi yang diberikan itu merupakan isi yang membolehkan kita menulis dengan baiknya. Contoh belajar masak. Apa contoh masakan yang kamu belajar daripada ibu? Nasi goreng, telur sambal, mi goreng. Apa kesan dia kamu belajar masakan tu? Memupuk sikap berdikari. Okey. Yang kedua, Yasmin menyatakan bahawa dia menyertai kelas dalam talian. Bagi contoh, kelas dalam talian apa yang telah kamu sertai? Bahasa Melayu, sains dan matematik. Apa kesannya kalau kamu menyertai kelas dalam talian? Kamu tidak akan ketinggalan dalam pelajaran walaupun tidak datang ke sekolah. Okey. Seterusnya, kita nak panggil ni pula. Kita nak panggil ni, siapa nama tu? Alia BSP. Okey, Alia BSP. Apa khabar? Khabar baik. Okey, jadi Alia, cuba bagi tahu cikgu apakah aktiviti lain yang telah Alia lakukan apabila berada di rumah? Buat kerja sekolah yang cikgu bagi. Okey, dia apa dia? Menyiapkan kerja sekolah. Tugasan. Menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey. Baik, kamu kena huraikan. Tugasan apa yang cikgu kamu berikan? Tugasan buat video. Okey, tugasan video. Lagi, menulis karangan. Dan kuis online, ada kan? Ada. Dan tapi tak boleh sebut kuis online Kuis apa? Dalam talian. Kuis dalam talian. Okey. Jadi apakah kesannya kalau kamu buat kerja-kerja seperti ini? Tak tahulah. Kamu buat video apa yang kamu dapat? Jangan kata hal ini menyebabkan saya bertambah penat. Tak boleh. Itu tak boleh diterima sebagai kesan. Kesan ni kamu kena bagi dari sudut positif.
Dapat penilaian yang baik daripada guru. Dengan ini memudahkan tugas guru untuk membuat penilaian. Ataupun kamu kata markah penilaian. Markah penilaian apa dia panggil tu? Tahu? Oh, kamu tak tahu markah penilaian apa dia panggil? Cikgu kamu kata dia ada markah penilaian. Markah penilaian apa? Dengan ini markah cikgu cakap siapa buat cikgu bagi markah penilaian tu je. Markah penilaian murid dapat dapat diperoleh lah. Okey. Akan diperoleh. Dapat diperoleh. Macam itulah. Cikgu ambil berdasarkan apa yang kamu cakap saja. Cikgu tak ada menambah-nambah. Ini cikgu buanglah menulis karangan ni. Cukuplah video dan kuis dalam talian. Okay. Dengan melakukan tugasan tersebut, saya akan mendapat markah penilaian murid yang baik. Ataupun kita kata mendapat markah penilaian yang baik daripada guru. Okey. Okey, betul kan macam ni kan? Betul. Okey, alright. Terima kasih Alia kerana memberikan pandangan yang begitu bernas sekali. Okey, sama-sama. Alright, yang terakhir kita akan panggil murid kita iaitu Siddhartha Gautama. Okey. Hello. Okey, sila nyatakan kepada cikgu apakah aktiviti yang keempat ataupun aktiviti terakhir yang kamu lakukan di rumah. Ini tempoh perintah kawalan pergerakan bukan PKPP atau PKPB. Okey. Alright. Membaca buku. Okey, membaca buku Membaca buku. Okey, bagi contoh buku apa yang kamu baca? Harry Potter. Okey, membaca buku Harry Potter. Kita kata meluangkan masa untuk membaca. Contoh dia ialah novel. Tu novel. Novel lagi. Cerita dongeng. Buku cerita dongeng. Cukuplah tu. Dan buku cerita dongeng. Apa kesannya kalau kamu membaca buku-buku yang menyeronokkan ni? Dapat menambah ilmu pengetahuan. Okey, kalau baca novel tak meningkatkan ilmu pengetahuan Kalau kita meningkatkan ilmu pengetahuan, kita baca surat khabar dan majalah saja. Novel pengetahuan apa yang nak meningkat? Tidak ada. Novel ni kalau kita membaca surat khabar, kita membaca majalah, baru kita punya knowledge to increase. Atau kita baca buku teks tapi orang gila je baca buku teks masa PKP ni. Okey. Kita dapat menghilangkan rasa apa? Rasa bosan. PKP ni kebanyakan masa kita berada di rumah, betul tak Sidat? Betul cikgu. Dan kita tak boleh keluar dari rumah. Yang beli barang siapa dia? Ayah kamu atau mak kamu saja kan? Seorang saja pada tempoh PKP dulu, yang fasa 1 tu, wakil rumah saja yang boleh keluar beli barang. Yang lain dilarang sama sekali. Jadi bila kamu baca novel, buku cerita dongeng, apakah perasaan kamu? Seronok. Dapat menggembirakan hati dan menghilangkan rasa bosan. Dan dapat menghilangkan kebosanan. Okey, itulah dia. Baik, terima kasih Sidat. Thank you. Sama-sama. Ini pandangan yang begitu bernas sekali Okey, tahniah diucapkan kepada semua murid kerana berjaya memberikan jawapan yang cukup bernas Okey, murid-murid. Cikgu nak semua murid menulis perkara ini dalam kotak yang telah disediakan Cikgu nak kamu menulis perkara ini yang cikgu telah tulis dalam bahagian warna merah ini dalam kotak yang telah disediakan Apabila kamu telah siap, baru kamu boleh menyatakan. Kamu boleh bagi tahu cikgu dah siap. Cikgu nak apabila kamu menulis perenggan demi perenggan,
Cikgu nak apabila kamu menulis perenggan demi perenggan, maka kamu mesti mengikut isi yang telah kita tulis dalam kotak ni. Itulah tujuan kita menyediakan kotak. Itulah tujuan kita menyediakan kotak. Baik. Semua murid, cikgu berharap agar kamu dapat memahami. Okey. Ini warna merah ni isi Okey, cikgu tukarlah. Yang ini warna biru lah. Yang ni warna biru. Yang ni warna purple. Yang ni warna merah. Yang biru ni apa biru? Okey. Cikgu jelaskan. Warna biru ialah ayat isi. Warna ungu ayat contoh. Atau kita panggil sebagai ayat huraian lah. Warna merah ialah ayat kesan. Kamu kena faham tu. Apabila cikgu membezakan warna-warna tu, kamu kena faham lah. Kamu kena faham lah. Apa benda maksud setiap warna tu. Okay. Kenapa jadi macam gini dulu? Okey. Warna biru ayat isi, warna ungu ayat contoh, warna merah ayat kesan. Baik. Okey. Yang ini cikgu guna warna hitam lah. Okey. Ini biru. Ini biru. Yang ini ialah warna purple. Purple ni huraian atau contoh. Yang ketiga ialah kesan lah. Yang merah tu ialah ayat kesan. Nanti cikgu akan jelaskan balik. Akan jelaskan kepada kamu satu demi satu. Cikgu akan jelaskan kepada kamu satu demi satu supaya pemahaman kamu tu jelaslah. Kamu dapat faham dengan jelaslah. Okey. Selesai. Okey. Alah, kenapa dia tak dalam ni kan? Cikgu buat dalam kotak lah. Warna biru. Warna ungu. Warna merah. Barulah dia ni sikit. Yang ni kamu tak payah tulis lah. Tapi kalau nak tulis boleh juga, tak ada masalah. Ayat isi, ayat huraian, ataupun kita panggil ayat contoh. Dan yang ketiga ialah ayat kesan. Okey dah. Ada apa-apa soalan? Semua jelas? Ada apa-apa soalan? Nak tanya boleh tanya. Ada apa-apa soalan? Nak tanya boleh tanya. Sangat jelas. Okey. Okey, siapa ada katakan dia ada masalah untuk faham, boleh bagi tahu cikgu. Cikgu, saya kurang jelas kalau kurang jelas terus bagi tahu cikgu. Okey? Baik. Kenapa cikgu buat 3 ni? 1, 2, 3.
Warna biru ni ialah isi, ayat pertama. Warna purple ni ialah ayat yang kedua. Warna merah ni ialah ayat ketiga. Ini perenggan isi murid-murid. Perenggan isi kita kena ada 4 perenggan isi. Setiap perenggan isi, kamu perlu menulis sebanyak 3 ayat. Sama juga yang poin kedua. Warna biru ialah ayat isi. Warna purple ialah ayat contoh ataupun huraian. Warna yang ketiga ialah ayat yang ketiga, iaitu kesan. Apakah kesan kalau kamu menyertai kelas dalam talian? Yang ketiga, isinya ialah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Huraian dia, contoh tugasan yang diberikan oleh guru ialah video dan kuis dalam talian. Apa kesan kalau kamu siapkan tugasan tu? Mendapat markah penilaian yang baik daripada guru. Yang keempat, kamu meluangkan masa untuk membaca. Bagi contoh, apakah bahan bacaan yang telah kamu baca? Itu ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga ialah kesan. Ayat isi, nampak? Ayat contoh atau huraian. Dan warna merah ialah ayat kesan. Okey, cikgu berharap agar semua murid jelas berkaitan dengan perkara ini. Ada apa-apa soalan lagi boleh tanya. Ada apa-apa soalan lagi mungkin boleh tanya. Okey, semua jelas. Jelas Cikgu isi yang warna tu refer yang ICK ya. Yang imtiaz cium kambing tu betul okey. Baik. Sekarang dah siap semuanya? Siapa belum siap tolong bagi tahu cikgu kerana cikgu nak dia jelas berkaitan dengan isi-isi penting ni. Daripada isi penting juga huraian yang telah diberikan serta kesan yang telah kawan kamu jelaskan tadi, maka cikgu akan memulakan penulisan karangan. Cikgu akan memulakan penulisan karangan. Okey, ni siapa ni? Okey. Okey dah. Dah siap. Okey. Cikgu kalau meluangkan masa bersama keluarga boleh juga. Tapi kamu kena bagi tahu. Tapi kamu kena bagi tahu aktiviti apa yang kamu buat bersama keluarga tu, Yalina. Kerana fokusnya tentang aktiviti. Baik, habis. Selesai. Sekarang ni, kita akan menulis perenggan pendahuluan. Kita akan menulis perenggan pendahuluan. Ingat, cara menulis isi penting apa dia? Kita guna teknik ICK atau IHK. Atau IHK. Ingat tu. ICK tu apa? I ialah isi. C ialah contoh. K ialah kesan. K ialah kesan. Untuk memudahkan kita ialah senang je. ICK tu apa? ICK tu ialah imtiaz cium kera. IHK. Apa dia IHK? Imtiaz hidu kentut. Semua kita bagi dekat imtiaz ni. Semua kita bagi dekat imtiaz. Ni kaedah dia. ICK ni ialah isi, C contoh, K kesan. H tu ialah huraian. H tu ialah huraian. Jadi maksudnya ialah selepas kita menulis isi, kita menyatakan contoh. Dan selepas menulis contoh, ayat ketiga kita menulis kesan.
Maksudnya ayat 1 isi, ayat kedua contoh, ayat ketiga kesan. Kalau IHK, ayat pertama isi, ayat kedua huraian, ayat ketiga kesan. Itulah cara untuk kita menulis. Baik, sekarang ni marilah kita melihat perenggan pendahuluan. Rangka menulis perenggan pendahuluan. Baik, bila kita nak menulis perenggan pendahuluan ya murid-murid, cikgu tak nak kamu menggunakan teknik yang susah. Banyak teknik yang orang sampaikan boleh menyusahkan murid. It's very simple sebenarnya. Pendahuluannya ialah, yang pertama ialah, kita tulis ayat pertama kan. Dia ada 2 ayat je. Kalau kita nak menulis pendahuluan, 2 ayat saja. Kamu kena take note kat situ. 2 ayat saja. Tak payahlah banyak-banyak. Kerana peringkat sekolah rendah ni dia bukan nak ajar kamu menulis ayat banyak-banyak. Tetapi yang penting macam mana kamu menyampaikan idea dalam bentuk perenggan. Dan perenggan itu mesti ada flow yang baik. Ayat 1 ni ialah murid perlu menyentuh isu. Ayat yang kedua, cara nak menulis ayat kedua, syarat nak menulis ayat kedua ialah murid perlu menulis arahan soalan. Ataupun murid perlu menyentuh arahan soalan. Okey. Jadi ingat ni, ayat 1 apa yang perlu murid tulis? Murid perlu menyentuh isu. Ayat kedua, murid perlu menyentuh soalan. Isunya apa? Masa lapang semasa PKP. Isu dia ialah masa lapang semasa PKP. Arahan dia apa dia? Aktiviti-aktiviti yang perlu kamu lakukan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Okey. Alright. Okey. Dah Sekarang, kita kena tengok apakah isu dia. Kita tengok balik yang kita tulis tadi. Cuba belik balik muka surat yang pertama tadi. Isu dia apa? Masa lapang semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Kita kena sentuh tentang isu ni. Maksudnya perkataan masa lapang ada, perkataan perintah kawalan pergerakan kena ada. Cikgu ulang balik. Nak menulis isu, kamu kena tahu isu dia tentang masa lapang semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Maksudnya perkataan ini perlu kamu tulis dalam ayat pertama. Okey, mari kita tengok macam mana nak bina ayat masa lapang semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Mari kita tulis ayat pertama. Dan perenggan pendahuluan, ingat mesti rapat ke tepi. Tidak ada jarak. Tiada jarak. Tak perlu jarak 1 jari. Tak perlu jarak 1 jari. Okey, ayat pertama apa tadi? Kita mesti menyentuh isu. Isunya tentang apa? Masa lapang. Semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Jadi senang saja. Pengumuman tentang perintah kawalan pergerakan menyebabkan banyak masa lapang dihabiskan di rumah. Ni jangan salin lagi. Kerana semua sekolah terpaksa ditutup. Tengok Ini ayat pertama. Ayat pertama. Tengok rapat ke tepi tau. Jangan salin lagi. Jangan salin lagi. Cikgu nak tunjuk Isu dia tentang apa? Masa lapang dan juga perintah kawalan pergerakan. Tengok ni. Cikgu ada perkataan masa lapang. Cikgu ada perkataan perintah kawalan pergerakan. Ada yang kata, cikgu, pengumuman ni panjang sangatlah. Tulislah pelaksanaan. Simple, lagi mudah. Pelaksanaan perintah kawalan pergerakan menyebabkan banyak masa lapang saya
dihabiskan di rumah kerana sekolah terpaksa ditutup. Kerana sekolah ditutup. Tak nak buang semua boleh, nak buang terpaksa pun boleh. Lagi pendek. Tengok pelaksanaan perintah kawalan pergerakan menyebabkan banyak masa lapang saya dihabiskan di rumah kerana sekolah ditutup. Nampak tak isu dia ialah masa lapang dan juga perintah kawalan pergerakan. Nampak ke tidak? Faham ke tidak? Ayat pertama kita kena sentuh tentang isu dia. Isu dia tentang masa lapang dan juga perintah kawalan pergerakan. Jadi pelaksanaan perintah kawalan pergerakan menyebabkan banyak masa lapang saya dihabiskan di rumah kerana sekolah ditutup. Ini ayat pertama. Ini dinamakan sebagai ayat apa? Isu. Kita sentuh tentang isu. Murid perlu menyentuh isu. Ayat pertama. Ayat kedua, murid perlu menyentuh arahan soalan. Cuba tengok apakah arahan soalan? Kita belik semula muka surat pertama. Arahan dia tengok ke analisis soalan ni. Huraikan aktiviti yang kamu lakukan. Kita fokus kepada aktiviti. Dia nak aktiviti. Jadi ayat yang kedua, pelbagai aktiviti telah saya lakukan untuk mengisi masa lapang sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Noktah. Habis 2 ayat sahaja. Dia punya arahan ialah aktiviti. Dia nak kamu jelaskan aktiviti. Jadi kita hanya ada 2 jenis ayat saja. Ayat pertama ialah kita menyentuh isu. Ayat kedua ialah kita menyentuh arahan soalan. Arahan dia ialah dia nak kamu huraikan aktiviti. Maka kamu kena nyatakan pelbagai aktiviti telah saya lakukan untuk mengisi masa lapang sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Okey, sampai itu. Sampai di situ, faham ataupun tidak? Sampai di situ, faham ataupun tidak? 2 ayat sahaja perlu kita tulis. 2 ayat sahaja dan pastikan. Ayat pertama tu kita menyentuh isu. Jangan kamu melalut-lalut benda lain. Ayat yang kedua, kamu perlu menulis arahan. Jangan masukkan isi lagi. Murid-murid, cikgu nak berikan sedikit nasihat kepada kamu. Dalam perenggan pendahuluan hanya perlu menulis 2 ayat. 2 ayat sahaja. 2 ayat sahaja. Jangan tulis lebih-lebih. Ayat pertama kamu kena sentuh isu dia. Isu dia ialah masa lapang semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Jadi ayat yang cikgu buat ialah pelaksanaan perintah kawalan pergerakan menyebabkan banyak masa lapang saya dihabiskan di rumah. Ataupun menyebabkan banyak masa saya dihabiskan di rumah kerana sekolah ditutup. Berbagai aktiviti telah saya lakukan untuk mengisi masa lapang sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Ataupun sepanjang tempoh tersebut. Pendek. Jadi faham ataupun tidak? Jelas ataupun tidak? Okey. Jadi setelah kamu faham, maka bolehlah kamu menulis perenggan pendahuluan ini. Bolehlah kamu menulis perenggan pendahuluan ini. Okey. Jadi semua murid kena tulis semua murid kena tulis kerana isu ni sangat penting. Kemungkinan besar sama ada tahun 4, tahun 5 atau tahun 6 soalan ni boleh keluar. Soalan ini boleh keluar. Mungkin cikgu kamu nak tanya. Apakah aktiviti yang telah kamu lakukan di rumah masa PKP? Kadang-kadang dia tak kata aktiviti, dia kata norma baharu. Apakah norma baharu telah kamu lakukan? Okey.
Okey. Cikgu akan menanti. Semua murid siap. Perenggan pendahuluan. Okey. Simple dia pendahuluan. Tak payahlah buat ayat rangsangan lah. Ayat rangsangan 1 lah, ayat rangsangan 2 lah. Kamu tak perlu gunakan teknik itu kalau kamu tak faham. Dengar sini murid-murid. Kalau kamu tidak sesuai menggunakan sesuatu teknik tu, kamu boleh menggunakan teknik lain. Tapi kalau kamu sesuai dengan teknik tu, kamu stick pada teknik tu. Ini cikgu punya pandangan. Sama juga. Maksudnya ialah cikgu, teknik cikgu ni susah. Okey, cuba kamu guna teknik kamu sendiri yang kamu rasa senang untuk dapat markah yang baik. Okey. Norma baru. Norma ni ialah kebiasaan lah. Kebiasaan baru. Maksudnya ialah kamu punya gaya hidup baru macam mana. Gaya hidup yang baru macam mana. Dulu contohnya, dulu kamu pakai spender dekat dalam seluar. Norma baru kamu jadi macam Superman. Pakai spender, kain pelekat kat dalam, spender kat luar. Dia macam gitulah contoh norma baru. Itu norma baru yang gila. Itu norma baru yang gila. Habis pukul berapa? Habis pukul 6 pagi. Habis pukul 6 pagi. Ryan Muhammad Yasir. Okey. Dah selesai. Sekarang ni mari kita tengok. Sekarang ni mari kita tengok rangka perenggan 2 isi pertama. Okey murid-murid. Isi pertama ni cikgu nak kamu buat macam ni. Yang ni tadi. Nampak ni. Belajar memasak daripada ibu. Ini ayat 1. Ayat 2 apa dia? Contoh dia nasi goreng, telur sambal, mi goreng. Ni dia punya contoh. Ayat ketiga. Memupuk sikap berdikari. Macam ni. Itu sebab cikgu suruh kamu salin tu. Sebab dia dapat digunakan untuk menulis perenggan lengkap. Okey. Kamu tengok ni. Alright. Kita buat. Kita jelaskan. Yang ini kena jarak satu jari. Perenggan isi 1 ni kena jarak 1 jari. Kita mulakan dengan apa? Antara. Antara. Jangan guna antaranya. Antara aktiviti yang saya lakukan ialah, selepas ialah kena ada siapa. Ialah saya belajar memasak daripada ibu saya. Ini isi dia. Saya belajar memasak daripada ibu saya. Ayat pertama. Ayat kedua ambil ni nasi goreng, telur sambal, mi goreng. Macam mana nak bagi contoh? Menu yang saya pelajari ialah ataupun masakan ataupun contoh masakan yang saya pelajari ialah nasi goreng, telur sambal dan mi goreng. Banyaknya dia belajar. Ni ayat pertama. Ni ayat pertama. Ayat kedua ialah ayat contoh. Warna purple. Apa kesan dia? Dengan ini, saya dapat memupuk sikap berdikari.
untuk memasak makanan sendiri. Saya dapat membuat sikap berdikari untuk memasak makanan sendiri. Habis. Inilah dia. 3 ayat saja. 3 ayat saja. Tak susah. Ayat pertama kita panggil ayat apa? Ayat pertama kita panggil ayat isi. Ni ialah ayat isi. Ayat kedua ni ayat apa? Ayat contoh. Kita buat contoh ni. Ayat ketiga ni ayat apa? Ini ayat kesan. Ini ayat kesan. Nampak tak? Habis perenggan isi 1. Tadi perenggan pertama pendahuluan. Sekarang ni yang kita belajar ialah perenggan isi 1. Dia perenggan kedua tetapi isi yang pertama. Okey, nampak tak apa kesannya kalau kita buat rangka tadi tu? Kita buat rangka isi penting. Cepat kita menulis karangan ni. Cepat sangat kita menulis karangan. Habis dah 2 perenggan. Very simple. Very simple. Ayat pertama isi, ayat kedua contoh, ayat ketiga kesan. Dengan ini saya dapat memupuk sikap berdikari untuk memasak makanan sendiri. Okay. Jadi tak payahlah suruh mak lagi dah apa ni. Masak je apa yang saya tahu. Bila saya lapar, saya boleh masak sendiri. Okey. Dah siap? Okey. Cikgu boleh ke masakan yang dipelajari? Boleh? Tapi sekarang dia nak kamu. Dia kata huraikan aktiviti yang kamu lakukan. Jadi kamu menggunakan perkataan saya lah. Kamu menggunakan perkataan saya lah. Contoh masakan yang saya pelajari ialah nasi goreng, telur sambal dan mi goreng. Dengan ini saya dapat memupuk sikap berdikari untuk memasak makanan sendiri. Nampak tak? Sangat cantik perenggan ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Adam Darwish. Terima kasih kita ucapkan kepada Adam Darwish kerana dia memberikan di sini. Selepas ini kita tengok. Kita gunakan isi Yasmin. Kita gunakan isi Yasmin pula. Isi Yasmin. Contoh yang Yasmin bagi. Kesan yang Yasmin bagi. Kita gunakan. Orang kata isi-isi yang telah rakan kita berikan itu. Okey. Baik. Dah siap? Okey. Cikgu rasa malam ni kita boleh siapkan awal. Dan cikgu nak kita test. Cikgu rasa nak buat quiz is lah sekejap lagi. Kalau siap awal cikgu nak buat quiz is lah. Boleh okey. Alright murid-murid. Sekarang ni mari kita tengok. Mari kita tengok perenggan ketiga isi yang kedua. Kita tengok isi yang kedua. Kita patah balik tadi. Muka surat pertama. Ini yang Yasmin bagi tadi. Ini yang Yasmin bagi tadi. Menyertai kelas dalam talian. Ayat pertama. Yasmin kata menyertai kelas dalam talian. Ayat kedua contoh dia. Contoh kelas dalam talian yang Yasmin sertai ialah bahasa Melayu, sains dan matematik. Bahasa Inggeris tak payahlah. 1 cukuplah bahasa. Yang ketiga ialah kesan dia. Tidak akan ketinggalan dalam pelajaran walaupun tidak datang ke sekolah. Itulah dia. Baik, ini merupakan isi yang sangat baik. Tersusun dan kemas.
Tersusun dan kemas, sangat bagus. Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok bagaimana untuk kita menulis perenggan lengkap isi yang kedua ni. Okey, jap cikgu nak betulkan yang ni . Ni. Okey. Baik. Perenggan lengkap isi yang kedua. Perenggan lengkap isi yang kedua. Okey, kita nak masukkan isi yang kedua. Cikgu nak panggil seseorang. Tadi cikgu dah bagi contoh. Okey. Baik, saya nak panggil seseorang untuk bantu saya menulis karangan. Okey, yang ini saya nak panggil Nabihah lah. Nabihah. Ada Nabihah di situ? Nabihah ada dalam talian? Okey, Nabihah, kita nak masukkan isi kedua, kita guna penanda wacana apa? Itu. Selain itu. Baik, bagus. Selain itu. Okey. Cuba buat ayat yang kedua. Selain itu. Selain itu. Jap. Okey. Selain itu. Koma. Selain itu saya menyertai kelas dalam talian. Saya menyertai kelas dalam talian. Bagus. Titik. Noktah. Ayat kedua, ayat contoh. Bagi contoh berdasarkan Yasmin berikan tu. Contohnya. Mata pelajaran Bahasa Melayu. Tak boleh. Contohnya saya menyertai kelas apa dia? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, Sains dan Matematik. Matematik. Melalui aplikasi apa? Zoom. Melalui aplikasi Zoom. Itulah dia. Melalui aplikasi Zoom. Cantik ni. Ayat yang ketiga ialah kesan. Apakah kesannya menyertai kelas dalam talian? Kesannya saya tidak akan ketinggalan dalam pelajaran walaupun tidak datang ke sekolah. Kesannya saya tidak akan ketinggalan dalam pelajaran walaupun tidak datang ke sekolah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Nabihah kerana membina ayat yang gramatis. Cantik, hebat. Tahniah Nabihah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Nabihah dan juga terima kasih juga kita ucapkan kepada Yasmin kerana memberikan isi yang baik, huraian contoh dan juga huraian yang baik sehingga mudah untuk kita menulis perenggan isi yang kedua ini . Sangat pendek, 3 baris saja. Selain itu saya menyertai kelas dalam talian. Cukup. Contohnya saya menyertai kelas Bahasa Melayu, Sains dan Matematik melalui aplikasi Zoom. Zoom tu mesti dalam talian punya. Apa kesannya? Kesannya saya tidak akan ketinggalan dalam pelajaran walaupun tidak datang ke sekolah. Sangat cantik ayat ini. Cikgu sangat suka. Okey, syabas diucapkan kepada Nabihah. Okey, syabas cikgu ucapkan kepada Nabihah. Okey. Kamu salin dulu. Selepas ini saya akan panggil Is Zaharin. Saya akan panggil Is Zaharin untuk menulis perenggan lengkap isi yang ketiga. Untuk menulis perenggan lengkap isi yang ketiga. Bersedia dengan mikrofon kamu. Okey, kalau dah siap tolong bagi tahu cikgu .
Okey. Okey. Dah siap Alif Husaini. Okey, Arashi belum siap. Aidan dah siap. Okey, kita tunggu yang lain. Kita tunggu yang lain. Okey. Tak lag. Cikgu tak lag. Cikgu nak tunggu murid, cikgu diam je. Cikgu diam dan cikgu tengok. Nanti cikgu nak panggil orang lain pula. Yang dah memberikan isi tu, cikgu tak akan suruh dia buat lagi. Okey. Okey. Cikgu habis kelas 9.45 ke? Ya, betul. 9.45. Okey. Arashi dah sampai mana? Kita harapkan Arashi dapat siap dengan cepat. Okey dah. Alright. Sekarang kita akan tengok perenggan yang keempat, isi yang ketiga. Isi yang ketiga tadi, kita patah balik muka surat pertama. Menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Ni Alia yang bagi ni. Okey. Rangka perenggan isi keempat, ayat pertama, menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Ayat yang kedua, contoh yang diberikan ialah dia buat video. Dia buat video. Video dan kuis dalam talian. Ni cikgu rasa memang banyaklah orang buat. Apa kesan dia? Mendapat markah penilaian yang baik daripada guru. Okey. Sekarang ni, saya nak panggil Izzaharin untuk menulis 3 ayat. Baik, Izzaharin. Cuba Izzaharin tengok. Cuba Izzaharin tengok rangka ini dan tolong bina ayat. Sekejap. Okey. Sekarang nak masuk isi yang ketiga. Okey, kamu tengok kita mulakan ayat dengan isi. Kita mulakan ayat dengan isi. Okey, nak mulakan ayat dengan isi, kita guna penanda wacana apa ni? Selain itu dah guna. Kita nak guna apa pula ni? Di samping itu. Okey, di samping itu, koma. Bina ayat. Isi dia apa atas tu? Nampak tak isi yang dalam kotak yang telah cikgu tulis tu? Cuba baca ayat pertama apa yang perlu kita tulis. Menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey. Jadi tolong bina ayat. Di samping itu, apa dia? Lepas penanda wacana, kamu belajar daripada guru bahasa Melayu kamu. Kena ada subjek. Subjek tu orang. Samping itu, bina. Siapa yang siapkan tugasan tu?
Izharin. Siapa yang siapkan tugasan tu? Saya. Sayalah yang siap tugasan. Sebab soalan ini minta kamu huraikan aktiviti yang telah kamu lakukan. Jadi, dalam ayat ini, kena guna saya lah. Takkan nak guna. Di samping itu, jin pakai spender juga. Tak bolehlah buat ayat macam tu. Di samping itu, saya juga. Di samping itu, saya juga. Sambung. Saya juga menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey. Ini dinamakan sebagai ayat isi. Kena guna saya sebab soalan ni minta kamu, dia tanya kamu. Ayat kedua ialah huraian ataupun contoh. Okey, bagi contoh tugasan apa yang telah dibuat tu? Cuba bina ayat. Kamu kena cuba membina ayat. Kalau tak, kamu tak akan dapat improve kamu punya bahasa. Dalam karangan ni ialah dia nak menilai kemahiran kamu membina ayat. Jika kamu diam dan tidak membina ayat, kamu tak akan dapat cikgu betulkanlah ayat tu. Okey, tolong bina ayat contoh. Apakah ayat contoh yang telah diberikan dalam kotak tu? Okey, cuba bina ayat contoh. Macam mana nak kaitkan video dan kuis dalam talian tu? Contohnya, saya telah Jangan takut. Buat je. Kamu cakap cikgu type. Buat je. Salah tak apa. Langgar je dulu. Okey. Ulang balik ayat tu. Contohnya, saya telah membuat video dan kuis dalam talian. Saya telah diberikan tugas. Sebab dia menyiapkan tugasan . Contohnya saya telah menyiapkan tugasan apa? Membuat video dan kuis dalam talian. macam itulah. Contohnya saya telah menyiapkan tugasan membuat video dan kuis dalam talian. Itulah dia tugasan dia. Inilah contoh dia. Kamu kata menyiapkan tugasan, kamu kena bagi tahu contoh tugasan tu. Ataupun contoh tugasan yang diberikan ialah tugasan membuat video dan kuis dalam talian. Boleh juga. Okey, ayat yang ketiga kita kena tulis ayat apa, Is? Ayat pertama ayat isi, ayat kedua ialah ayat contoh, ayat ketiga kita kena tulis ayat apa? Okey. Kesan. Cuba tengok yang telah cikgu berikan tu, yang warna merah tu. Apa kesannya? Okey, cuba buat ayat kesan. Kawan kamu dah guna kesannya, kamu guna benda lain pula. Apakah perkataan yang sinonim dengan kesan? Impaknya, sebagai impaknya. Itulah sinonim dengan kesan. Sebagai impaknya, apa dia? Okey, sambung. Cuba buat ayat tu. Salah tak apa, cikgu akan betulkan. Cuba susun ayat tu. Sebagai impaknya, saya mendapat penilaian yang baik daripada guru. Ya, macam tu pun Is. Is ni buat ayat bagus. Cuma Is ni takut-takut cikgu tengok. Kamu kena ada keyakinan untuk buat ayat. Kamu kena ada keyakinan buat ayat. Kamu bagus ni. Cuma cikgu tengok kamu takut-takut. Cuba confident. Kalau kamu confident, kamu hebat lah BM ni. Kamu boleh jadi hebat lah. Okey, bagus Is. Terima kasih. Okey. Jadi murid-murid,
tengok ni, sebuah ayat. Di samping itu, saya juga menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Contohnya, saya telah menyiapkan tugasan membuat video dan kuis dalam talian. Sebagai impaknya, saya mendapat markah penilaian yang baik daripada guru. Itu saja. Habis. Pendek je sebenarnya. Cuma ada murid dia takut-takut bin ayat. Kamu jangan risau. Cikgu ada, cikgu akan betulkan ayat kamu. Kalau kamu tak ada idea, cikgu akan betulkan. Kalau kamu salah, cikgu akan betulkan. Tak ada idea, cikgu akan bantu kamu tambah sikit-sikit idea tu. Okey. Alright. Yang perenggan yang kelima, cikgu akan minta amani. Cikgu akan minta murid tahun 4 iaitu Kristina Amani untuk cuba binayat. Tak mahir tak apa, cikgu akan bantu. Tak mahir tak apa, cikgu akan bantu. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Okay. Kalau semua dah siap nanti, bagi tahu cikgu. Okey. Dah siap. Internet cikgu merah. Cikgu rasa jelas saja. Tidak ada masalah internet tu merah. Melainkan dia lag terlalu teruk. Maka kamu kena bagi tahu cikgu lah. Cikgu lag terlalu teruk. Kalau seorang je yang kata terlalu teruk, maksudnya seorang tu je yang ada masalah internet. Okey, ramai yang kata jelas. Internet cikgu jelas. Suara cikgu pun jelas. Okey, dah siap. Okey, sekarang ni kita akan tengok perenggan yang kelima iaitu isi yang keempat. Okey, kita patah balik tengok isi ni meluangkan masa untuk membaca. Ni Sidat punya idea. Sidat punya idea cikgu masukkan dalam kotak ni. Meluangkan masa untuk membaca. Bahan bacaan dia apa? Novel, buku cerita dan buku cerita dongeng. Okey. Kesan dia ialah dapat menggembirakan hati dan menghilangkan kebosanan. Okey, sekarang ni kita akan minta Kristina Amani untuk menulis karangan bersama cikgu ya. Ni perenggan 5. Perenggan 5 ni merupakan isi yang keempat ya. Baik, sekarang saya akan panggil Kristina Amani. Hai Amani. Hai. Okey, Kristina Amani. Sekarang ni kita nak menulis perenggan yang kelima, mesti ada 3 ayat. Ayat pertama ialah ayat isi, ayat kedua ialah ayat contoh dan ayat ketiga ialah ayat kesan.
Nak mulakan perenggan isi yang terakhir, kita tulis penanda wacana apa? Selain itu dah guna, di samping itu dah guna, ada satu lagi belum guna. Apa dia? Akhir sekali. Okey, bagus. Akhir sekali. Pandai. Okey, Kristina Amani nampak tak isi yang telah cikgu tulis dalam kotak tu? Okey, cuba baca apakah isi dalam kotak tu. Mengeluarkan masa untuk membaca. Okey, jadi cuba bina ayat tu. Akhir sekali, sambung. Cuba bina ayat. Saya dapat meluangkan masa untuk membaca. Okey, saya juga. Jangan guna saya dapat sebab dia tanya aktiviti kamu. Saya juga meluangkan masa untuk membaca. Okey, pandai Amani. Sekarang kita nak tulis ayat kedua, ayat contoh. Bagi contoh, apakah bahan bacaan yang telah dibaca tu? Contohnya ialah novel dan buku cerita dongeng. Contohnya ialah saya membaca, macam tu. Saya membaca novel dan buku cerita dongeng. Okey, betul. Buku cerita dongeng. Cerita dongeng ni cerita rekaan. Okey, apa kesannya? Ayat kesan dia. Supaya Tak nak supaya, kita mulakan ayat. Kita mulakan ayat kesan. Dia tak boleh sambung. Kita titik, kita mulakan ayat baru. Dengan cara ini, cuba sebut. Cara ini saya dapat mengembirakan hati dan menghilangkan kebosanan. Pandai Amani buat ayat. Pandai adik Amani jerit-jerit. Cikgu rasa nak tarik aja pipi adik kamu tu. Okey. Alright. Jadi terima kasih Amani. Bagus sekali ayat yang dibina ni. Ada orang kata ada flow ayat ni. Akhir sekali saya juga meluangkan masa untuk membaca. Bagi contoh baca apa? Contohnya ialah saya membaca novel dan buku cerita dongeng. Apa kesan kamu membaca buku cerita dongeng dan juga novel tu? Saya dapat menggembirakan hati dan menghilangkan kebosanan. Sangat mudah. Terima kasih cikgu ucapkan kepada Amani. Okey. Jadi murid-murid, jadilah seperti Amani. Jangan takut untuk membuat salah. Jangan takut untuk membina ayat. Kerana tugas seorang guru adalah untuk membetulkan ayat murid. Jadi kamu jangan takut. Jangan takut. Okey. Rangka perenggan 6, penutupan. Penutupan ni sebenarnya 2 ayat bukan 3 ayat. Penutupan ni ialah kita kena tulis 2 ayat je. 2 ayat sahaja. Okey, cikgu akan ni dulu. Cikgu akan bagi laluan untuk kamu salin dulu perenggan isi keempat ataupun perenggan kelima ni. Perenggan 5 ni ialah isi yang keempat. Isi ni dia berada pada perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan yang keempat dan juga perenggan yang kelima. Okey, isi dia ada 4 saja. Okey, untuk membina ayat kesimpulan nanti kita akan mempersilakan saudara Imtiaz. Kita akan mempersilakan Imtiaz untuk cuba membina ayat penutupan. Untuk cuba membina ayat penutupan. Okey, sangat mudah menggunakan teknik ICK ni. Teknik Imtiaz cium kambing ataupun Imtiaz hidu kentut ni.
Sangat mudah. Okey. Kita tengok dulu, kalau tak sempat untuk kita buat quiz is, tak perlulah kita buat quiz is. Kerana esok kamu akan bersekolah. Jadi sebab itulah cikgu buat start pukul 8.15 sampai pukul 9.45. Mungkin minggu depan cikgu akan awalkan sikit 8 sampai 9.30 kot. Supaya kamu dapat tidur awal. Ada yang sekolah esok. Okey. Baik, untuk menulis perenggan penutupan. Okey, dia macam ni. Ayat 1. Murid perlu menyentuh arahan. Soalan. Perlu menyentuh arahan soalan. Ayat kedua. Murid perlu menulis cadangan dan alasan. Perlu menulis cadangan dan alasan. Cadangan tu apa dia? Kita menggunakan perkataan perlulah atau mestilah. Alasan kita guna apa? Supaya, agar atau kerana. Tu je. Supaya, agar atau kerana. Cukup lah. 2 ayat sahaja. Murid perlu menyentuh arahan soalan. Cadangan tu mesti ada kaitan dengan mesti ada kaitan dengan dia punya isu dia. Isu dia ialah mengisi masa lapang. Mengisi masa lapang. Jadi sekarang saya nak panggil Imtiaz. Cuba Imtiaz untuk membina perenggan kesimpulan. Okey, perenggan kesimpulan tolong bina. Sebagai kesimpulannya, banyak aktiviti yang boleh kita lakukan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Banyak aktiviti yang dapat dilakukan untuk mengisi masa lapang semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, betul. Banyak aktiviti yang dapat dilakukan untuk mengisi masa lapang semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Baik. Bagus. Ini dinamakan sebagai arahan. Kita sentuh berkaitan dengan arahan dia. Bagus Imtiaz. Terbaik. Okey, ayat yang kedua Imtiaz. Ayat yang kedua Imtiaz, kita nak menulis cadangan. Kita nak menulis cadangan dan juga alasan. Dia mesti ada cadangan dan juga alasan. Kamu bagi cadangan, kamu mesti ada alasan. Maksudnya cadangan tu kamu kena guna perkataan perlulah. Okey, oleh itu, itu cadangan dia. Oleh itu, sambung. Kita perlulah mengisi selapang secara berfaedah. Kenapa? Kerana bagi masukkan peribahasa. Masa itu emas. Ya, itulah dia. Apabila ada kerana ini merupakan alasan. Kerana tu merupakan alasan. Perlulah ini merupakan cadangan. Baik murid-murid. Itu saja yang cikgu nak jelaskan kepada kamu. Jadi cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami dengan jelasnya tentang kaedah untuk menulis. Kaedah untuk menulis penutupan, pendahuluan dan juga isi. Sangat mudah. Sangat mudah. Okey. Jadi kalau semua murid jelas dan faham, tolong nyatakan jelas dan faham. Setiap step yang telah cikgu ajar tu. Satu demi satu cikgu ajar dan kawan kamu juga telah menyertai cikgu punya pembelajaran ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu ucapkan kepada murid yang telah menyertai dan sanggup memberikan respon. Sudi memberikan respon terhadap setiap soalan ataupun tugasan yang cikgu berikan kepada dia lah. Bagus murid-murid seperti ini. Okey. Yang paling bagus ialah murid-murid yang cikgu suruh bina ayat tu. Sebab cikgu dapat melihat dan menilai sejauh mana kesilapan dia dalam membina ayat. Melalui kesilapan tersebut, cikgu dapat bantu kawan kamu tu untuk betulkan ayat dia.
Yang memberikan cadangan dan juga pandangan itu, idea tadi tu juga hebat. Bagus Adam Darwish, isi pertama. Yasmin, isi kedua. Alia, BSP, isi ketiga. Kemudian Sidat, isi keempat. Perenggan pendahuluan cikgu dah bagi contoh. Isi yang pertama pun cikgu bagi contoh. Isi yang kedua, kita ada Nabihah. Isi yang ketiga, kita ada Izzaharin. Isi yang ketiga Izzaharin. Isi pertama cikgu, isi kedua Nabihah, isi ketiga Izzaharin, isi yang keempat ialah Amani tadi dan perenggan penutupan ialah Imtiaz. Okey. Jadi kalau dah siap tolong bagi tahu cikgu Kalau dah siap tolong bagi tahu cikgu untuk perenggan penutupan ini. Dan cikgu nak tunjukkan kepada kamu bagaimanakah. Okey. Alright. Dan cikgu nak tunjukkan kepada kamu bagaimanakah untuk kita ni Bagaimanakah untuk kita buat perenggan lengkap. Okey. Jadi cikgu akan gabungkan ke-6 isi ni, ke-6 perenggan ni untuk menghasilkan perenggan yang lengkap. Okey, cikgu akan tulis karangan lengkap. Karangan lengkap. Adalah cikgu jelaskan di sini. Okey, kita tengok perenggan pertama. Tengok perenggan pertama. Inilah dia perenggan pertama. Okey. Perenggan kedua. Kita ambil. Cikgu akan gabung. Yang ni kamu tak perlu salin Yang ni kamu tak perlu salin. Dan cikgu harap kamu tidak berkongsi soalan ini ke ataupun orang kata karangan contoh ini ke kepada guru-guru lain. Harap-harapnya begitulah. Okey, cuma kalau ada mak dia tu yang guru bahasa Melayu nak pakai, okey cikgu okey. Cikgu kalau mak dia tu guru bahasa Melayu nak pakai, okey cikgu no problem. Okey, sebab mak dia baik dengan cikgu dan anak dia turut menyertai kelas cikgu. So cikgu tidak ada masalah Cikgu tak kedekut sangat bahan kalau mak kamu nak gunakan, mak kamu guru bahasa Melayu dan boleh gunakan untuk tuition dia ke, no problem lah. Cikgu bagi je. Cikgu bagi saja. Okey, ini ialah isi yang perenggan yang keempat. Okey. Ini perenggan yang kelima. Kita tengok Dan yang terakhir ialah perenggan yang keenam, penutupan. Habis. Jadi sekarang ni habis tengok ni. Lengkap 6 perenggan. Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3. Ni kena jarak Perenggan 4, perenggan 5, perenggan ke-6. Okey, habis. Inilah hasil kita. Inilah hasil karangan kita pada hari ini. Syabas cikgu ucapkan kepada murid, jadikan karangan ini sebagai karangan contoh terbaik untuk kamu menulis. Untuk kamu menulis karangan ini sekiranya keluar dalam peperiksaan. Okey? Jadi terima kasihlah cikgu ucapkan kepada semua murid.